Didik TV KPM. Kembali bersama kami di slot menengah atas ya. Hari ini kita tengah belajar mata pelajaran matematik. Dan kalau kita sebut pasal matematik, apakah matematik tanpa menyelesaikan masalah? Betul tak? Topik kita hari ini ialah ubahan bergabung. Bersama saya Cikgu Faiza. Kita juga ada 4 murid dalam talian Cikgu. Cikgu, sekarang Cikgu ingin mengajar kita bagaimana kita nak selesaikan masalah dalam topik ubahan bergabung ni Cikgu. Ya, betul Hanif. Baik. So, tadi kalau kita dah belajar apa itu ubahan bergabung sebelum ini, bagaimana mencari nilai pemalar dan sekarang bagaimana nak menyelesaikan masalah melibatkan ubahan bergabung dengan tepat dan mudah Hanif. Ya, Cikgu. Alright, tanpa buang masa kita cuba menjawab soalan objektif. Apa kata murid-murid cuba menjawab? A ke, B ke, C ke, D ke? Mana satu jawapan murid boleh tulis di mini whiteboard. Sementara tu Hanif, Ya, Cikgu. inilah antara contoh soalan kertas 1 matematik. Jadi sebenarnya dia tidak terhad kepada mana-mana kertas. Dia bila kita sebut matematik KSSM ni, dia adalah soalan berbentuk terbuka. Boleh berada di kertas 1, boleh berada di kertas 2. Ya. Kalau di kertas 2 pula, boleh berada di bahagian A, bahagian B, bahagian C. Okey, ikut saja kehendak bagaimana. Yang penting adalah memahami konsep ubahan bergabung. Okey, ada tak murid yang dah menjawab antara A, B, C dan D? J, okey, dia sebut J. J berubah secara langsung dengan punca kuasa 2M dan secara songsang dengan N. Diberi K ialah pemalar. Cari hubungan antara J, M dan N. Agak-agak apa jawapan? Tiara dah dapat jawapan? Angkat mini whiteboard. Boleh angkat mini whiteboard. Tiara. Okey. Saya nak tengok jawapan saja. Ayam ke, bola ke, cicak ke, dongki. Yang mana satu? Okey, Tiara dah menjawab Ain B. sedang berfikir. Yang lain mungkin tengah mencuba menjawab. Ada yang jawab C. C. Kita Ada tengok. yang jawab C. Dain jawab C. Ada yang jawab C. Mustaqim Kita jawab lihat C. di mana perbezaan antara B dan C di sini, Hanif. Okey, dia kata soalan sebut J berubah secara langsung. Punca kuasa 2M. Mesti ada punca kuasa 2M, anak-anak atau murid saya. Jadi, antara A, B, C dan D, A dengan B dah salah sebab tak ada punca kuasa 2M. Jadi, pilihan kita adalah sama ada C atau D. Kemudian disebut songsang dengan N. Jadi, jawapan dia adalah C. C, Cikgu. Jawapan dia adalah C. Tak apa Tiara, boleh cuba lagi. Okey, kita pergi kepada soalan kedua. Hubungan antara pemboleh ubah, okey, ada typing sikit kat situ. Pemboleh ubah X, Y dan Z ditunjukkan oleh persamaan ini. X punca kuasa 2Y sama dengan 5Z. Okey, nyatakan hubungan antara X, Y dan Z dalam perkataan. Di sini, murid-murid sangat beruntung sebab saya nak kongsi tip bagaimana nak menjawab kertas 1. Murid lihat jawapan yang diberi. Bila murid lihat jawapan A, B, C dan D semua X, maka kita tahu kita nak X itu dijadikan sebagai rumus. Itu sebenarnya tip dia. Kalau untuk kertas 1 mudah Hanif sebab kita dah ada pilihan jawapan. Jadi, apa yang murid patut buat adalah daripada persamaan yang diberi, murid tukarkan jadi X itu sebagai rumus. Bila kita lihat di sini Hanif, kita nampak ada 2 ubahan. Secara langsung dan secara songsang. Agak-agak Hanif, kalau secara langsung yang mana satu? Z ke Y? Mesti Z, Cikgu. Ya, kalau Berada songsang? di atas. Kalau songsang, punca kuasa 2Y. Ya, agak-agak Hanif antara A, B, C dan D. Mana jawapan? Saya akan baca X berubah secara langsung dengan Z dan songsang dengan punca kuasa 2Y. Adakah jawapannya B, Cikgu? Adakah jawapannya B? Abang Hanif dah cuba B. Saya Murid-murid cuba B, di rumah, murid-murid di talian agaknya sama tak dengan jawapan Hanif? Mari kita cek. Dan tahniah. Betul. Jadi 5 itu adalah sebenarnya nilai pemalar. Betul. Tak perlu fikir pun 5 tu kat mana cikgu? Tak perlu sebab kita nak tahu dari segi hubungan. Bila sebut hubungan mesti sama ada secara langsung atau secara songsang. Betul. Itu sahaja. Jadi murid-murid faham dan seterusnya kita pergi masuk soalan kertas 2.
Semakin panjang saya rasa soalan Kalau cikgu. tadi kertas 1, ini kertas 2 panjang soalan dia. Yeah. Okey, macam saya cakap, kertas 2 dia mungkin di bahagian A, bahagian B atau bahagian C. Dan sekiranya Hanif lihat atau murid lihat, kita ada A, kita ada B. Tetapi kena ingat, sebelum kita nak menjawab, kita mesti cari nilai apa dulu? Nilai apa? Berudu mesti kena tukar kepada katak. So, mesti mencari nilai pemalas. Okey, kita baca bersama-sama, murid di rumah dan juga saya. Bilangan murid N yang diperlukan untuk menyusun kerusi di Dewan Sempena Peperiksaan SPM didapati berubah secara langsung dengan bilangan kerusi P dan secara songsang dengan masa yang diambil iaitu T. Jadi ada dua hubungan di situ, Hanif. Diberi bahawa 5 orang murid boleh menyusun 100 buah kerusi dalam masa 4 jam. Ada dua soalan. A, berapakah bilangan murid yang diperlukan untuk menyusun 450 buah kerusi dalam masa 3 jam? Dan jika terdapat, soalan B, jika terdapat 20 orang murid menyusun 280 buah kerusi, berapakah masa yang diperlukan untuk menyiapkan kerja tersebut? Murid jangan susah hati, sebenarnya sangat mudah. Ikut je macam teknik yang saya kongsi. Pertama, murid jadikan dia dalam bentuk ubahan. Tip dia yang pertama. Kemudian tukarkan daripada ubahan kepada bentuk persamaan seperti ini. Itu langkah pertama. Langkah kedua, kita baca sahaja ayat yang diberi atau maklumat yang kita ada, kita gantikan satu persatu dalam persamaan. Jadi bila kita gantikan, kita akan dapat seperti ini. Sangat mudah sebenarnya. Bila murid gantikan di mana N kita adalah 5, P kita adalah 100, manakala T kita adalah 4. Daripada sini, murid menekan kalkulator, murid dapat nilai K sama dengan 1/5. Walaupun soalan tak minta murid mencari nilai K. Walaupun soalan tak minta murid mencari nilai K. Tetapi murid wajib mencari nilai K. Seterusnya, tulislah semula nilai K ini dalam persamaan ini. Jadi, murid akan dapat seperti ini. Okey, bila murid dah dapat seperti ini, maka murid bolehlah menjawab. Datanglah soalan bagaimanapun, murid boleh menjawab. Okey, kita tengok soalan A. Berapakah bilangan murid yang diperlukan untuk menyusun 450 buah kerusi dalam masa 3 jam? Jadi, kita dah dapat tadi persamaan kita. Ini. Kemudian, kita gantikan sahaja nilai yang diberi. P sama dengan 450 dan T sama dengan 3. Bila kita gantikan, maka kita akan dapat bilangan murid kita adalah 30. Hanya menggunakan kalkulator. Yang penting, masukkan nilai dengan tepat. Jangan salah ganti nilai, Hanif. Kalau salah ganti nilai, jawapan pun akan salah. Betul, cikgu. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan. Ini soalan A. Okey. Nampak tak dia punya relate, Hanif? Daripada ayat yang panjang, jadi hubungan, persamaan, kemudian penyelesaian masalah. Dan kita pergi kepada soalan B. Jika terdapat 20 orang murid menyusun 280 buah kerusi, berapakah masa? Yang ini kita nak mencari nilai T. Yes. Yang diperlukan untuk menyiapkan kerja tersebut. Jadi tip yang pertama sama, tulis semula persamaan. Tip yang kedua, masukkan nilai. Dan murid akan dapat T sama dengan 2.8 jam ataupun Hanif, murid boleh tukar kepada 0.8 jam ini kepada 48 minit. Okey, saya rasa itu sahaja pengkongsian saya bagaimana nak menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan bergabung. Susah ke? Senang je saya Senang rasa, je cikgu. kan? Dan cuba kita tengok murid-murid dalam talian kita dapat tak jawapan yang sama dengan cikgu kita sekarang ni? Dapat tak? T sama dengan 2.8 jam. Masih mengira lagi. Saya rasa Ain masih mengira. Mustaqim pun seperti sedang masih mengira, cikgu. Kalau dah dapat, boleh tak tunjukkan mini whiteboard? Cikgu, saya ada soalan. Untuk T sama dengan 2.8 jam, adakah wajib untuk murid menukar kepada 2 jam
48 okey, minit bagus soalan untuk Hanif. dapat markah penuh. Okey, bagus. Sebenarnya kalau macam ni, dia tak cakap nyatakan dalam jam dan minit. Soalan ini. Dia cuma nyatakan dia nak berapakah masa yang diperlukan. Soalan ni agak general. Jadi, bila murid menulis sama ada T sama dengan 2.8 jam pun diterima atau 2 jam 48 minit pun diterima. Bergantung kepada bentuk soalan. Soalan cikgu seperti jawapan yang tertera oleh Tiara. Tiara mengatakan T sama dengan 2.8 J. Boleh ke 8 kita jam. dia J Boleh atau 8 diterima. jam? Boleh diterima juga. Dapat boleh juga diterima. T. Oh, semua dapat cemerlang ni. Semua dapat itulah. jawapan yang betul. Okey, saya rasa Hanif, Ya. itu saja perkongsian saya untuk bagaimana nak menyelesaikan soalan ini dengan mudah. Baik, saya terima kasih dengan perkongsian itu cikgu. Itu sangat penting kerana kita ingin menyelesaikan masalah matematik menggunakan formula pemahaman tersebut. Dan kita akan berehat sebentar. Saya pasti ramai lagi kat rumah masih lagi tengah mengira menyelesaikan masalah tersebut. Tetapi teruskan selesai. Tapi jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Didik TV KPM.